Okay, thank you. Okay, selamat pagi ya dan welcome to Teppanyaki. So hari ini three words to express my feeling adalah apa? Happy, happy. Lepas tu looking forward. Kita happy. Kenapa happy? Kerana banyak event banyak siapa pun tak sangka siapa tak sangka dengan ada media sosial hari ini. Sifu boleh tambah lagi tau, tambah lagi ramai orang join pasukan Sifu hari ini yang memang kita tak kenal atau boleh kata memang kita tak mungkin akan kenal kalau tanpa sosial media. Okey. Ada ramai di tempat-tempat yang bukan saja bukan saja banyak negara lain yang kita tak tahu tau. Sebenarnya di Malaysia ada banyak tempat yang kita tak tahu tau. Kadang-kadang Sifu tengok ini tempat mana tak pernah tau. Even geografi pun tak dapat baca itu ada tempat, ada daerah, ada tempat yang memang geografi kita sendiri negara kita tau. Pun kita tak tahu mana tempat dia. So, itu sebab Sifu sangat bersyukur ada ramai orang yang tengah cari peluang tau. Tengah cari peluang dan lepas tu kerana ada sosial media. Ada yang datang dari TikTok, Facebook, Insta. So, mana-mana satu sosial media pun boleh. Itu pun adalah rezeki dan juga takdir. Okay, takdir kita boleh jumpa. So, dia sosial media dia macam ni sosial media dia macam satu pisau. So dia boleh jadi tak baik, dia boleh jadi baik. Kalau tak baik, mungkin orang guna dia untuk sebar benda yang tak baik lah. Sebar hina ke, sebar apakah politik ke apakah, okay. So ada juga orang guna sosial media. Ada orang guna sosial media untuk hiburan, okay, entertainment. Menari ke, nyanyi ke apa ke, okey. So, Sifu nampak ada ramai masuk TikTok, pergi layan TikTok, layan. So, sangat cepat tau. Kalau you betul-betul you duduk sana, you layan itu TikTok mungkin beberapa jam sudah bazir. Sudah bazir Tengok apa? Tengok orang sembang, tengok orang apa? Macam menari, betul tak? Tapi TikTok dia ada juga something yang good lah. Something yang good pun ada orang guna TikTok sebagai satu alat untuk sebar kebaikan, untuk sebar peluang peluang perniagaan, okey. So itu sebab ada ramai yang dapat masuk dalam pasukan Sifu kerana mereka dapat layan leader kita yang sebar peluang tau. Sebar peluang bagaimana boleh buat part time income, bagaimana boleh dapat rezeki tambahan, okey. So mereka masuk lepas tu mereka dapat dapat tahu peluang ini dan hari ini mereka dalam usaha sudah dalam proses nak ubah hidup, nak ubah nasib mereka, okey. So ini benda yang Sipu sangat bersyukur at least kita masih ada satu satu peluang bagi media sosial bawa benda yang baik ke dunia ke masyarakat ini, okey. So ini sangat baik. Dan bagi semua BOI member, so sangat best anda semua teruskan usaha ini untuk apa? Untuk tolong lebih ramai orang, okey? Because jangan berhentilah. Kalau ada benda yang baik, jangan berhenti. Jangan rasa kita sudah cukup. So Sifu sampai hari ini pun bukan tak cukup duit tau, bukan tak cukup duit. Tapi Sifu nak tengoklah. Passionate Sifu adalah ada semangat bantu ramai orang lagi. Kenapa? Ramai orang lagi yang nak ubah nasib, nak ubah hidup, okey. So di sini ada satu case, Sifu jumpa tau. Dia tiba-tiba dia message kepada Sifu dalam TikTok Dia tanya Sifu, saya bankruptcy. Dia cakap saya bankruptcy. Adakah peluang saya boleh bangun semula? Okey, dia tanya soalan ni tau. Saya bankruptcy. Adakah peluang saya boleh bangun semula?
So Sifu pun jawab dia lah. Sifu jawab dia sebenarnya ramai orang yang berjaya hari ini pun ramai dari bankruptcy. Banyak dari bankruptcy. Betul tak? Ada yang apa di mana di tempat lah yang tak ada air pun ada, tak ada elektrik macam kawan kita di Afrika. Betul tak? Dari Ghana, Benjamin, okey. Mereka dari tempat yang sangat miskin. Bukan bankrupt tau. Mereka yang duduk rumah yang elok pun tak ada. Tandas pun kecil. You tengok pun you tak mungkin akan duduk dekat sana lah. So tapi tengok hari ni mereka jadi jutawan. Mereka boleh jadi jutawan dengan dalam satu bisnes. So dekat sini, so Sifu rasa ini bukan satu masalah yang besar kalau kita ada hutang banyak. Kita ada yang bankruptcy. Bankruptcy bermakna you tak dapat bayar lah, especially dekat bank lah. Kalau tak dapat bayar dekat bank, memang dia warning, lepas tu issue bankruptcy lah, because you tak boleh buat apa lah, because you buat pinjaman. Betul tak? So apa yang penting adalah kita boleh ubah benda ini. Betul, kita buat satu bisnes sampai kita mau kerja duit lebih laju daripada hutang. Okey? Bila kita boleh mengatasi ini, so kita boleh apa tahu, kita boleh selamatkan diri. Macam kawan Sifu, Meriam dan Selim di Turki pun sama. Mereka pun bankruptcy mah. Betul tak? Sampai suami dia, Malaysia bankruptcy you tak masuk penjara tau. Dekat sana bankruptcy masuk penjara. Betul tak? Sampai isteri dia pergi redeem dia tau. Buat bisnes sampai dia dapat duit pergi redeem suami dia keluar dari penjara. Okay? So itu lagi serius kalau you banding dengan kita bankruptcy dekat Malaysia. You masih boleh bebas jalan sini jalan sana, betul tak? Tapi you tak boleh melancong lah. You bankruptcy memang pasport mesti disekat. Okay? So itu sebab kalau you nak dapat balik kebebasan yang lebih, so kita niaga lah. Kita niaga, kita cari duit, lepas tu kita pergi selesaikan hutang kita. Selesaikan hutang kita, kita lilis. Sampai kita punya pasport lilis. So you boleh hidup semula. Semula dengan maruah tau. Maruah. You boleh pergi sini, pergi sana. Betul-betul bebas. Boleh melancong ke satu dunia. Okay. So di sini, Sifu ambil kesempatan Sifu nak cerita kenapa ramai orang dia jadi bankrupt. So siapa nak tahu, tulis saya dalam chat room. Siapa nak tahu? Kenapa ramai orang dia boleh jadi bankrupt? Siapa mau tahu? Mungkin anda pun ada potensi juga kalau you betul-betul you tak tahu apa yang Sifu cakap hari ini mungkin you potensi juga you mungkin akan jatuh, mungkin akan muflis juga. Okay? Ramai sangat Sifu bukan menakutkan kamu semua. Dekat Malaysia sekarang ramai sangat orang bankrupt. Bukan orang tua tau. Semua orang muda. Orang 20 umur 20 lebih umur 30 tahun usia sudah bankrupt. Okay? So bankruptcy sebenarnya dia punya apa tahu, dia punya asal usul bukan kerana mereka tak ada duit. Bukan ya, orang jangan salah faham. Asal usul orang bankrupt bukan kerana tak ada duit. Asal usul orang bankrupt adalah kerana mereka kurang financial intelligence. Mereka tak ada pendidikan kewangan. Mereka tak ada pendidikan kewangan. Ini another intelligence Kita tahu ada banyak intelligence, okay? Salah satu intelligence yang sangat penting yang kalau kita tak belajar, kita mungkin akan jadi muflis. Okay? Itu adalah financial intelligence. Okay? So, banyak orang dia tak faham. Dia ingat duit adalah semualah. Dia kata dia rasa wang is everything. Dulu ada satu word king is cash. Cash is king sorry. Cash is king. Itu cash itu semua, okay? Duit itu adalah semuanya, okay? So sebenarnya bukan Kenapa? Because duit dia ada banyak kemungkinan dia boleh datang. First,
dia boleh datang dari diwarisi, betul tak? Contoh you tak ada duit, tapi ibu bapa you ada duit. So dia waris kepada anda. Okay, so itu pun dia ada duit juga. Mungkin ya dia waris berjuta-juta sampai ke tangan you. Okay, tapi yang penting adalah berjuta-juta ini dia boleh jadi habis tau. Dia boleh jadi habis dalam masa yang mungkin tak sampai 5 tahun. Habis, hilang habis. Mungkin dia tak tahu dia pergi melabur ke, dia pergi buat money game ke, dia pergi belanja ke. Betul tak? Dia pergi judi ke. Macam-macam dia boleh buat tau. Dengan berjuta-juta wang ini, dia boleh buat macam-macam benda dan mungkin dalam 5 tahun, semua wang dia lebur. Habis. Okay? So itu bukan pasal duit lah. Bukan pasal dia tak ada duit. Dia ada banyak duit mah. Ibu bapa waris bagi dia, betul. Banyak duit mah. Tapi kenapa dia boleh jadi muflis juga? Kenapa dia boleh jadi bankrupt juga? Bukan kerana tak ada duit. Dengar baik-baik. Mereka jadi bankrupt juga kerana apa? Kerana mereka tak ada financial intelligence. Mereka tak tahu ini wang datang macam mana. How this money come from. Hanya bapa bagi mah. Dia tak tahu. Bapa dulu buat apa dapat wang ini. Dia tak tahu. Apa yang bapa dia buat keputusan, apa yang bapa dia niaga, apa yang bapa dia buat dapat duit ini. Dia tak tahu tau. Dia hanya tahu ini wang I waris dari bapa saya. Itu sebab dia tak tahu wang ini datang sangat susah. Itu sebab dia belanja senang. Senang dia belanja. Senang hati saja. Itu sebab dia jadi muflis juga. Walaupun banyak duit. Kenapa? Dia tak ada pendidikan kewangan. Dia tak ada financial intelligence. Ada juga yang Ada juga yang dia nasib sangat baik lah. Nasib sangat baik. Mungkin dia pergi judi ke. Dia pergi cari rezeki yang haram ke. Betul tak? Dia beli lottery ke. Okay? Dia tak usaha. Dia tak ada usaha tau. Dia ikut nasib lah. Dia ikut tua dia. Dia pergi beli lottery ke, judi ke. Lepas tu dia menang tau. Dia menang lottery, menang judi. Dia mungkin pun dapat juta. Ada duit tak? Dia ada duit. Okay? Tapi kerana duit ini bukan duit halal lah, bukan duit halal, dia duit haram, itu sebab dia datang cepat, dia pergi pun cepat. Okay? Datang cepat, dia pergi pun cepat. Itu sebab ini orang pun sama, dia tak ada financial intelligence. Kenapa? Because you nak belajar dengan dia, okay, Sifu nak tanya, bolehkah you belajar dengan 1 jutawan yang dia punya harta diwarisi oleh ibu bapa dia dan dia tak buat apa-apa, atau dari belajar dengan mereka yang judi, yang menang loteri berjuta-juta. You boleh belajar dengan jutawan macam ini tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh tulis boleh. Tak boleh tulis tak boleh. Okay? Ada orang dia tak tahu. Dia kata, I nak jadi jutawan. I mau belajar dengan jutawan. Okay? Bukan semua jutawan boleh ajar you jadi jutawan. Okay? Jawapan yang betul adalah kita nak cari jutawan yang ada financial intelligence. Faham tak? Bukan jutawan yang yang ada duit saja. Kita tengok duit. Wah, dia bawa Mercedes. Wah, dia duduk rumah besar. Itu mana you tahu itu rumah dia beli ke bapa dia beli? Faham tak? You tak tahu itu rumah dia beli ke bapa dia beli. Itu sebab you tak erti langsung, you tak tahu langsung dia sama ada dia ada pendidikan ini tak? Dia tak ada. Dia tak ada, dia tak dapat ajar you. Okay, kalau you ikut dia matilah. Dia mungkin panggil you pergi buat benda yang haram juga. Itu sebab you kena. Nanti you dapat itu rezeki pun kena. Betul tak? So itu sebab sangat penting kita nak belajar. Kita nak belajar dengan orang yang pendidik, ada financial intelligence. Dan itu sebab kenapa you orang join BOI. You orang join BOI bukan datang semata-mata nak belajar untung duit saja. Sifu nak you orang belajar what is financial intelligence. Okay? Financial intelligence dia ada 4. Dia ada 4. First, bagaimana kita untung duit. Untung duit bukan apa? Bukan tukar duit. Ramai orang tengah tukar duit lah sekarang. Sifu tahu. You kerja, makan gaji, you tukar duit. Tapi you bukan untung duit. Because untung duit, kita nak belajar apa? Kita nak belajar passive income.
bagaimana kita boleh buat duit kerja kita. Bukan kita pergi kerja duit. Faham tak? Buat duit kerja kita. Okey, kita usaha. Kita usaha juga, tapi kita usaha dengan secara bijaksana lah. Usaha dengan secara bijaksana dan guna masa yang terhad, tapi kita boleh gandakan masa kita. Kita boleh bina rangkaian, kita boleh bina satu empire yang duit kerja kita. Itu adalah satu ilmu. Itu adalah satu ilmu yang you boleh dapat di BOI. Bukan dekat luar. Dekat luar banyak guru dia tak boleh ajar you benda ini. Dia boleh ajar you cari duit saja. Tapi dia tak boleh ajar you untung duit. Kenapa? Because mereka bukan betul-betul mereka pergi buat passive income. Mereka pun active income juga. Active income. Ada yang untung duit kerana dia buat jadi speaker, dia kutip yuran, faham tak? Itu active income. Kalau satu hari dia tak cakap dia tak ada income. Dia kena terus cakap. Itu semua active income tau. Itu bukan passive income. Okay? So ini yang pertama. Nombor dua, kita belajar apa? Financial intelligence, kita belajar bagaimana kita simpan duit. Kita buat saving. Buat saving. Ramai orang dia tak ada pendidikan ini. Itu sebab dia bagi dia untung 10,000 dia habis belanja. Untung 20,000 pun dia habis belanja. Untung 50,000 pun dia habis belanja tau. Dia tak ada simpanan dia. No saving. Faham tak? Because dia sudah sudah dia sudah ada itu minat sangat nak pergi kerja tau. Kerja benda yang tak bagi pulangan. Dia suka pergi show off. Tapi dia tak ada pulangan. Faham tak? So itu sebab dia money dia tak grow lah. Itu nombor 3 lah. Itu dalam chapter nombor 3 adalah bagaimana kita invest our money melabur wang kita. Okay? So kita nak biarkan wang kerja untuk kita. Biarkan wang kerja untuk kita. Boleh faham tak? So kita kena jadi pandai lah. Kena jadi pandai. Dan last kali kita belajar how to enjoy life. So kita nak enjoy life mesti ada apa? Mesti ada kesihatan. Mesti ada kekayaan. Mesti ada kebebasan masa. Okay, baru kita boleh enjoy. Macam mission BOI lah. Health, wealth, freedom. So you mesti kena ada tiga misi ini, tiga benda ini, baru kita betul-betul enjoy life. You tak boleh enjoy life dengan sakit. Faham tak? You banyak duit, you jutawan, tapi you baling dekat hospital. You mau enjoy life macam mana? You tak sihat, you tak boleh enjoy life. Faham tak? So kita mesti mau ada kesihatan, mesti ada kekayaan. Because you mau enjoy life, you perlu duit lah. Pergi melancong, semua perlu duit. You nak stay dekat tempat rumah yang lebih selesa, you perlu duit. Betul tak? You nak bawa kereta yang lebih selamat, lebih besar. Betul? You perlu duit. Itu sebab you perlu kekayaan juga. Okay? Yang last kali you perlu masa lah. Kebebasan. Enjoy life. Bukan kita kerja lepas enjoy halfway. Lepas tu bos call. Oi, balik kerja. You terus kena balik kerja. You tak boleh sambung you punya enjoy. Betul tak? You tak ada kebebasan. Itu memang tak boleh. So ini semua akan belajar di mana? Belajar dalam financial intelligence. Faham tak? So Sifu ambil kesempatan untuk brief sikit tentang benda ini yang kita boleh belajar tau. Boleh belajar. Itu sebab kalau Sifu ada buat any kickstart ke, any class ke, okay, you orang jangan miss tau. Jangan miss. Because kita tak tahu mana-mana satu kickstart dia ada ilmu ini tau. Dia ilmu ini akan sampai tapi kerana you tak join. So you terlepas you terlepas. So benda itu sangat kesian lah. Kadang-kadang Sifu tengok ada orang jadi cakap, oh, I ada kenduri. Oh, sangat jauh itu tempat. Oh, macam-macam alasan Dia tak tahu ini financial intelligence yang akan ubah nasib, ubah kehidupan mereka. Dia banyak alasan. Satu hari dia sudah jadi kaya tapi dia mungkin dia akan jadi lebih tamak lagi. Okay?
Because dia tak, when you don't have pendidikan kewangan, you tak ada financial intelligence, you akan tamak sampai gila. Faham tak? Tamak sampai gila. Sifu ada nampak ada orang yang sudah untung berapa? Untung 50 juta. 50 juta tapi satu kali saja dia pergi tamak because 50 juta dia sudah tak boleh habis semua hidup. Whole life dia tak boleh habis ini. Bukan whole life Dia punya cucu, dia punya cicit, dia punya ciut pun tak boleh habis itu duit. 50 million. Okay. Tapi kerana dia tamak, dia nak 10 juta. Nampak? Orang datang, bagi tahu dia, ini ada satu peluang, boleh dapat 10 juta. So, kerana dia tamak, dia pergi melabur bisnes yang 10 juta itu. So, akhirnya COVID datang. So, semua wang dia lebur. Termasuk 5 juta yang asal dia habis lebur. Faham tak? Okay, Sifu tengok mata sendiri ini case benar tau. Ini case benar. Ini orang sama. Dia tak ada apa? Dia tak ada pendidikan kewangan. Dia tak ada financial intelligence. Itu, faham tak? So, sampai dia buat macam itu. Okay? Kalau you ada financial intelligence, okay? You tahu satu tahap, you sudah tahu okay? Itu tahap you. Apa yang you boleh buat seterusnya adalah you boleh beri sumbangan Bukan bagi mau tamat lagi. Mau tamat. Macam satu dunia punya semua you mau. Okay? Jangan. Financial intelligence sangat penting. Siapa setuju dengan Sifu? Tulis yes dalam chat room. Siapa setuju dengan Sifu? Financial intelligence sangat penting. Ada tak? Setuju tak? Setuju Okay? So ini banyak yang kita belajar. Bila kita tengok ini kisah-kisah benar berlaku di depan mata kita dan kita pun kesian bila tengok benda ini. Kenapa orang ini ayo. Betul tak? Tuhan sudah bagi dia rezeki sudah sampai itu tahap sudah sangat best tau. Sudah sangat bersyukur tapi masih dia tamak. Masih dia rasa tak cukup. I mau lagi. Itu sebab dia jadi teruklah. Jadi sekarang muflis. Bankruptcy. Okay? So banyak kena belajar. So siapa sudah daftar train the entrepreneur? Train the entrepreneur mungkin pun ada ilmu ini. Mana kita tahu because banyak chapter dia banyak sangat. So mungkin ada unsur-unsur yang ada dalam financial intelligence akan muncul dalam train the entrepreneur. Okay, because kita nak ajar usahawan. So bila kita ajar usahawan, okay, dia mesti ada ini pun sebahagian daripada pendidikan untuk usahawan. Dekat BOI. So siapa yang sudah daftar? Sifu ucapkan tahniah. Kenapa? Macam tiket sudah habis Sifu tak tahu, belum cek lagi So yang last Sifu cek hanya tinggal 40 tiket saja. Last lah. Okay? Tinggal 40 tiket saja. So kalau you tak dapat tiket itu kira tak ada rezeki lah. Because you lambat. Siapa panggil you lambat? Ini bukan online Kalau online kita boleh sampai 1,000 orang. Okay? Kerana ini bukan online ini offline. So kita boleh minta tambah tapi dia tambah pun dia ada satu limit. Okay. So last call kepada anda semua. Sifu tengok you orang ada rezeki tak? Kita tengok. Ini dia. Nampak? Okay. So Sifu share last kali. Okay, kalau you masih boleh masuk, masih boleh bayar commitment fees. Kira masih ada tempat lah. Kalau you masuk, sudah tak boleh masuk, okay, kira sudah habis, okay. So, cepat, pergi klik, cepat pergi daftar, train the entrepreneur, ini memang banyak benda yang kita boleh belajar, okay. Kita boleh belajar kesihatan, dari Dr. Adiba, nampak? Suboptimal health, bagaimana Sifu cakap tadi, you nak enjoy life, you kena sihat, kata sihat, tak dapat enjoy life, okay. So, lepas tu Sifu akan cerita, mungkin dalam sini, Forever pilihan mutamat saya pun dia dapat belajar ilmu financial intelligence. Mana tahu. Lepas tu you mau belajar strategi bagaimana ini top achiever kita.
dengan apa sosial media, dengan TikTok. Mereka akan sharing. Lepas tu ini lagi satu. Ini adalah apa? Bangkitkan gegasi dalam diri kita. Dalam badan setiap orang duduk satu gegasi. Itu gegasi boleh bangkit ke tak boleh bangkit ke itu adalah tengok sama ada you ada jumpa satu rezeki tak yang boleh bangkitkan gegasi. Ada ramai orang sampai dia lahir sampai dia meninggal pun gegasi tak pernah bangun. Gegasi dalam dia punya badan dalam diri dia tak pernah bangun. Okay? Itu sebab kenapa? Because dia tak ada peluang nak join event seperti kita punya kickstart. Itu sebab dia tak tahu bagaimana kita boleh bangkit kita punya gegasi. So bila you join, ini confirm Sifu confirm satu hari you join kickstart ini, bila you keluar dari day one, okay, you memang 360 degree mesti ubah. You punya gegasi mesti sudah bangun. Ini apa yang kita boleh cakap. Because kita sudah buat bukan first time sudah buat banyak kali sudah buat banyak kali, okay? So lepas tu good news. Good news kepada anda semua, siapa ada dekat Kuala Lumpur, you boleh pergi Sunway dekat Sunway MPE. Ini billboard ya, ada apa? Ada MDM kita atas billboard. Nampak? Okay, pergi ambil gambar. Pergi buat branding kita, okay? Ini MDM kita atas billboard dekat Sunway MPE. Pergi cari. Okay? Nampak tak? Okay, pergi cari apply kamu. Pergi cari apply kamu nampak? Pergi cari apply kamu. Ambil gambar dekat sana. Ini pun marketing juga. Ini pun marketing juga. Okay? Pergi. Kalau siapa dekat KL lah. Kalau you tak pergi KL, you tak boleh. Ini dekat mana? Dekat Sunway tau. Sunway MPE Highway. Okay? Cepat pergi ambil. Ambil gambar. Ambil gambar, buat shooting video. Lepas tu you boleh post. Boleh post. Ini pasukan kita. Ini semua jutawan. Million dollar mentor kita. Okay? So lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada satu annual dinner lagi. So ini annual dinner ada tempat lagi. Ini because dia April. Dia bukan dekat lah. Train the entrepreneur ini bulan ini. Itu sebab dekat annual dinner. So dia April. So dia ada tempat lagi Cepat pergi. Cepat pergi Grab Grab tiket. Ini dinner, okay? Dan dinner kali ini kita akan recognize top 10. Okay, kita punya top 10 income. Top 10 income sudah keluar calon kita. So pergi tengok sikit adakah you punya upline, you punya leader ada dekat sini. Ini top 10 top 10 yang akan bersaing. Tengok siapa top 1, top 2, top 3 lah. Ini semua ini. Lepas tu kita juga ada MDM yang sangat konsisten, sangat dia kata passionate. Bermakna walaupun dalam tahun reborn tapi mereka masih ada semangat, masih semangat untuk tolong ramai orang berjaya, okay? So itu sebab Sifu akan bagi award, the most promising passionate award, okay, kepada MDM kita. Dan juga yang belum MDM lagi pun ada juga. Ada yang capai result yang solid manager ke atas semua dapat award ini, the most promising passionate award, okay? Semua solid manager, elite manager, LCM ke atas semua, okay? Pun dapat award ini, okay? So ini adalah antara semua achiever untuk dinner award, okay? So dan ini adalah kita punya dinner punya preview video, okay? Kita tengok sikit. Tak ada suara. Okay. Baiklah.
Tak ada suara, Sifu kena share sound. Okey, kita buat semula. Okey, boleh dengar tak? Kita buat full screen. Okey, kita buat pada 20 hari bulan April, okey? Di mana? Di Marriott Hotel Kuantan. Okey? So, siapa yang belum ada tiket lagi cepat pergi ambil jangan last minute nanti last minute sama juga because ini dewan pun ada limit. Ada limit lah, ini bukan online ini offline. So bagi anda yang belum ada tiket, pergi cari MDM. Atau Sifu sudah ada link lah, link open untuk tiket ini. Okey, you orang pun boleh datang. Kalau dekat Kuantan, mesti join. Kenapa? Because you boleh tengok masa depan kamu. Next time anda akan naik pentas juga. Okey? So Sifu sharing sampai sini. So lepas tu Sifu buka pentas. Kita jemput Robiato. Robiato Hamdi. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Okey, 3 kesyukuran daripada Kak B. Nama Robiatul Hamdi. Upline CBM Kamaria di bawah tim Al-Bijab Circle. Okey, so Kak B nak share 3 kesyukuran. Alhamdulillah Kak B ikutkan Join Forever disebabkan nak bisnes. Okey. Dan syukur dengan nak bisnes tu, kita try produk. Kak B punya semput pun dah tak ada, gastrik pun dah tak ada, migraine pun dah tak ada kan, syukur kan. Kita nak settlekan satu masalah je kan waktu tu. Tapi yang lain-lain kita punya penyakit pun dapat settle. Okay. So kalau kita tak berada dekat company yang produk dia power, kita pun mungkin tak yakin sangat, betul tak, nak cerita dekat orang. So dengan company Forever ni, sangat banyak testimoni dia. So syukur sangat-sangat korang dah senang dah nak run bisnes ni. Percayalah cakap kami. So alhamdulillah, kesyukuran yang kedua untuk program TTE 24 Februari ni, Kak B bersama-sama dengan tim Najaha di bawah Kak B bersama dengan anak, cucu, cicit pun datang sekali seramai 32 orang. Okay. So syukur sangat-sangat. Okay, sebenarnya Kak B pun memang nak leveragekan kepakaran daripada kita punya leader-leader untuk ajarkan kita punya team. Sebab Kak B tahu Kak B belum pandai sangat dengan bisnes ni. That's why bisnes ni sangat best, business network. Kita gunakan kepakaran orang lain. Okay, so bagi yang belum daftar untuk TTE, daftar sekarang sebab kami yakin dan percaya ilmu dia memang ilmu yang luar biasa, ilmu gergasi yang kita nak keluar je daripada dewan tu, kita dah tahu dah, okey, aku dah tahu dah apa yang aku nak kena buat. Okey, dan kita punya semangat pun lagi bertambah, semangat yang baru, ilmu yang baru. Okey. So insyaAllah, dan kita pun ada bas daripada Johor. Okay, dah sangat-sangat senang lah siapa yang daripada Johor tu kan. Okay, dan untuk kesyukuran yang ketiga, syukur Kak B berada di tim BOI 933, sistem yang sangat-sangat bagus yang dah melahirkan jutawan. Dan bila Kak B berada dalam tim ni, berada dalam ekosistem ni, kita nampak hala tuju bisnes kita tau. Okay, dan Kak B nak share
Bukan Kak Bi nak menunjuk ke apa, tapi ini apa yang Kak Bi nak share ni adalah masa depan masing-masing. Sebab dulu Kak Bi pun nampak tengok orang berjaya kan. Income ni bangka, alamak bestnya, ya Allah kau bagilah aku ya Allah kan. Sabar dalam masa 3 tahun macam tu kan. Sabar, stay dekat bisnes ni, buat je, okay. Bulan lepas Kak Bi dapat income 14,000 sebulan. Best tak? Best tak? Siapa yang nak income 14,000 sebulan? Cuba komen kat tepi tu, saya. Okay. So syukur sangat boleh screenshot Kak B punya muka ni, bagi dekat downline masing-masing, bagi dekat PC apa hari biasa. Downline masing-masing, leverage kan. Kak B sebenarnya kan buat bisnes ni memang senang tau. Sebab apa? Kak B suka leverage kan testimoni orang lain. Contoh kalau kita nak jual produk kan, kita gunakan testimoni orang lain. Kita jual testimoni orang je. Dalam masa yang sama, testimoni kita lah. Untuk kita tarik user. Tapi untuk kita cari fighter, screenshot kan, ambil gambar orang tu, screenshot TikTok dia, bagi kat kita punya downline, bakar dia. Bakar dia, okay ni income berapa ribu, Kak Nora kan, Bi nampak Kak Nora kat sini. Kak Nora income bulan pertama je dah dapat 3,000. Kita gunakan testimoni orang lain untuk kita naikkan semangat kita punya team lagi tau. Okay, so Alhamdulillah, dan apa yang Kak Bi nampak, kita semua memang kena aim higher. Aim higher maksudnya kita memang dalam kepala kita, okay aku nak 5 cc. Tapi kita sebenarnya jangan letakkan dalam kepala kita ni 5 cc saja. Kita memang kena aim higher. Kalau kita nak capai CBM, kita dah tahu belum apa syarat-syarat untuk kita dapat CBM? Kan? Dah tahu belum? Okay, kami rasa ramai yang dalam ni, ramai yang ahli VIP lagi, betul tak? Ramai yang baru join, ramai lagi yang ahli biasa, betul tak? Cuba komen kat bawah tu, saya baru join, okay? Ada tak yang baru join? Okay, so senang je bisnes ni, ikut je mentor. InsyaAllah, korang pun memang akan berjaya juga sebab kami pun tengok mentor je kan. Aim higher apa yang kita nak capai dekat bisnes ni. Sebab kita dah sediakan sistem dah kan. Sifu dah sediakan sistem. Kita nak CBM macam mana. Apa qualification nak capai F2D. Kan. Selepas VIP kita nak kena apa. Supervisor. Itu kita kena faham dah hafal. Bila kita faham dah hafal, kita tahu apa hala tuju aku dalam bisnes ni. Sebab kita, siapa yang join VIP kan, bulan lepas kan, 1,500 lebih. Kita invest untuk kita nak generate income. Tapi jangan kita invest dan lalu kita tengok saja tak ada apa-apa tindakan macam tu kan. Sayang sangat-sangat. Sebab 1,500 lebih tu, itu duit tau. Jangan tak sayang dengan duit. Jangan buat, okay aku dah VIP, tak apalah nantilah. Jangan macam tu. Okay. Sebab peluang dah depan mata dah. Kita just tinggal run saja. Untuk yang part time, at least bahagi masa dalam sehari 3 jam. 3 jam fokus untuk bisnes. Jangan kita bagi rasan, oh saya busy. Sampai bila? Kita tak akan jumpa waktu yang betul-betul kita free. Kak Mi sendiri pun ada anak tau. Ada anak ramai. Lepas tu nak hantar anak sekolah, nak masak pun semua. Nak kemas rumah kan. So kalau Kak Mi rasa, oh anak saya ni, ni lah saya nak hantar anak sekolah. Kalau kita hanya bagi alasan benda yang sama, kita tak akan jumpa masa yang free. Kan? Nanti kita cakap, kita alasan, anak saya ni, anak saya tak sihat lah, jiran sebelah ni kahwin lah ke apa kan. Ada je kan. Nanti bila dah ada anak, saya ni nak menantu datang ni. Menantu pula kan. Okay, lama-lama dah berumur sampailah ketua. Kita pun tak start lagi kan bisnes. Okay, so tak nak macam tu. Okay. Dan sebelum kita nak berapa fighter, kita memang kena jadi fighter dulu. Okay, kita jangan dari sudut kita kan sebagai leader, kita kena meletakkan diri kita dulu. Perbaiki diri kita dulu. Kalau kita nak fighter yang dia seorang yang action yang pantas, dia suka tanya upline kan. Dia apa upline tanya dia cepat terus jawab kan. So kita kena jadi macam tu dulu. Jangan pula kita dengan upline kita, okay nantilah baru balas. Kan, nak balasnya pun lama. Betul tak? Upline tanya pun dah siap ke ni, tak siap-siap lagi kan. Ada je dia punya hiburan-hiburan tu kan. Okay, so mesti kena sentiasa buat target. Contoh kalau macam hari ni, okay saya nak siapkan ni. Okay, settlekan.
Jangan pula saya nak siapkan ni, kejap saya nak buat konten ni, lepas tu okey tengok TikTok nak cari idea ni Sifu. Cari idea kan, sekali cari idea, tengok TikTok influencer lain, pergi sana pergi makan-makan kan. Lama-lama dah habis masa 2 jam dah untuk tengok TikTok orang je. Last idea-idea yang banyak tu pun tak buat-buat konten juga kan. Okey. So mesti kena fokus, fokus. Kalau kita rasa macam kita dah melalu, dah pergi ke jauh sangat, tak boleh ni. Kak B kata tengok TikTok nak cari idea sekejap je, lepas tu terus buat konten macam tu kan. Okay, so insyaAllah kami tak sabar-sabar nak jumpa anda semua dekat TTE nanti. Okay, dan bagi siapa yang belum daftar sekarang, percayalah cakap Kak B, ini adalah masa dapat anda semua. Okay, dan bawa semua tim-tim. Walaupun dah VIP sekarang ni, baru join Kak B, nak bawa siapa tak tahu. Tak apa, okey cari, mesti akan ada punya. Kita ada masa lagi ni. Kita ada masa untuk bawa downline. So jadikan kita punya TTE tu, aku dah bawa downline. Alhamdulillah, aku dah bawa tim dah. Okay, so kita mesti kena ada semangat untuk bawa tim juga bawa orang lain. Okay, so itu saja Sifu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wow. Wah, hebat lah. Nampak tak? Sifu dengar satu lagi income yang 5 angka 14,000 sebulan. So sebelum itu dalam minggu ini minggu ini Sifu sebenarnya Sifu sudah terima report dari anak didik yang ini yang kelima tak silap Sifu report because sudah awal bulan sudah dapat recap sudah tahu berapa bonus. So Sifu ambil yang pertama yang bagi Sifu ada 28,000 tau, 28,000. Wah, so cakap wah banyaknya. So lepas tu nombor 2 masuk adalah 50,000 sebulan 50,000. Dan 50,000 adalah apa tau? Adalah gaji 2 tahun. Dia dulu dia kerja lah. 2 tahun gaji dia dalam sebulan. Di business whatever dia dapat tau 50,000, okey. Dan yang lagi dahsyat punya datang tau. Lepas tu ada satu lagi dahsyat 62,000 sebulan. Dia kata apa? Dia kata Sifu ini birthday gift saya. You orang pergi teka lah siapa Mia. Okey, ini birthday gift saya 60 lebih ribu tau. Dia cakap I pun tak banyak buat lah because ada khas sikit lah. Faham tak? Ada khas sikit So memang dahsyat lah. So itu sebab kenapa bila you faham apa Sifu cakap tadi, financial intelligence, ia akan nampak wang datang kerja kita. Bukan kita pergi kerja wang lagi dan kita betul-betul untung duit. Untung duit bukan tukar duit. Okay? So thank you tadi yang sharing. Okay? So seterusnya kita nak jemput siapa? Aliza. Aliza ada? Okey, ada Sifu. Okay. Terima kasih. Dengar tak suara? Dengar. Teruskan. Alhamdulillah. Saya Aliza binti Sakban dari Bandar Tenggara. Saya upline saya Rabiatul tadi dari grup Al-Ujab Circle. Pagi ni saya cuma nak share je sebab beberapa hari ni saya kena batuk sesama. Lepas tu saya cuma tak makan, tak pergi klinik pun, saya cuma minum aloe vera. Lepas tu minum kena kerap lah. Lepas tu saya minum madu dia tu. Lepas bila pagi minum, lepas tu lat berapa jam tu minum lagi. Macam rasa walaupun kita sesama, selalu bila sesama tu kan macam kepala pening, tapi bila saya amalkan aloe vera ni, alhamdulillah macam pening-pening kepala tak ada. Tapi memanglah sesama batuk tu memang ada, cuma kepala pening tu memang tak ada. Memang kira produk ni memang alhamdulillah lah, macam best sangat kan. Bila batuk tu pun pagi-pagi bila gosok gigi pakai ubat gigi dia tu kita telan sikit nanti dia akan keluar kita punya kahak-kahak je kan. Sangat best kan. Lepas tu kira saya bersyukur sangat pagi ni dapat bangun dapat lihat anak-anak, dapat tengok keluarga. Lepas tu rasanya itu saja. Lepas tu saya doakan semua yang dalam ni
boleh capai CBM tiap tahun. Saya pun ingin juga nak capai CBM. Sekarang ni saya cuma supervisor, ingin nak capai manager. Doakan saya supaya dapat capai manager. Doakan saya semua dalam ni, saya cuma capai semua. Semoga yang semua di dalam ni dapat capai CBM setiap tahun. Dan dapat boleh pergi ikut tim masuk pergi ke ni TTE tu kan. Okey pergi Paris. Okey pergi Paris. Okey. InsyaAllah. Okey, saya doakan semua. Amin. Okey, itu je lah saya punya sharing pagi ni. Sebenarnya gugup juga ni. Okey. Assalamualaikum, bye semua. Okay, thank you. Wow. So semua doa yang disebut tadi kita sama-sama doa semua yang disebut tadi semua jadi kenyataan, okay? So thank you. So seterusnya ini baru saja sebelum Teppanyaki sudah buat live tau. Jangan main-main Yes, Tio. Hai, selamat pagi semua. I buat live. Datuk pun jumpa dah. Tak ada rahsia. Okey. Baik, selamat pagi semua. Yang pertama sekali saya nak bersyukur kerana hari ini masih dalam Teppanyaki, masih bersama-sama. Hari ini ada 360 orang ajaib dekat sini. Sangat-sangat hebat ya. Baik, dalam Teppanyaki ini kita bukan tapakan aura, kita juga sharekan pengetahuan kita ya. Ya, betul kata Sifu. Memang pagi ni saya buat live sebelum datang ke Teppanyaki. Hingga saya terlupa tadi. Sangat kancang. Sebab pagi ni banyak task yang Tio kena lakukan. Dan ni juga akan Tio berterima kasih kepada platform Forever Living, platform BOI untuk Tio dapat lakukan. Sebab pagi ni tadi lepas live saja saya kena pergi ambil anak lepas SPM. Hari ini pendidikan moral. Dan hampir terlupa Teppanyaki. Kalau tadi laki-laki masuk saya, ada lagi masa untuk sharing lagi. Okey, cepat-cepat angkat tangan, kita nak sharing. Satu nak sharing satu di sini. Nombor itu dia apa? Itu dia kita nak buat live. Okey, buat live pengetahuan. Memang kali ni kali yang kedua lah. Pagi ni kali yang kedua. Semalam Tio buat live juga selepas dengar. Okey, selepas dengar Teppanyaki bahasa Mandarin semalam dengan Sifu sebab Sifu dah buat live lah. Anda tahu tak? Sifu dah buat live. Okey. Baik. Tio ni kali yang kedua buat live. Memang buat live ni memang kali yang pertama dalam TikTok lah. Dulu Tio ada buat live dekat Facebook tapi lain. Okey, tapi lain. Kenapa? Kerana dalam Facebook kalau kita buat live tu memang kawan-kawan anda yang tahu saja. Okey, kawan-kawan anda yang tahu dan dia kawan-kawan anda jemput orang datang, you tampaklah you buat live dekat Facebook. Tapi dalam TikTok ni bukan. Okey, TikTok ni ramai yang datang. Okey, ramai yang datang orang yang kita tidak tahu. Yang tu memang itulah prospek kita. Okey, prospek kita. Okey, tak kiralah kita yang niatnya kita nak sharekan, sharekan yang platform yang ajaib ni, yang sharekan platform yang baik ni kepada orang ramai dekat luar tu. Okey, yang itu yang sangat penting. Yang tu yang sangat penting. Sama ada dia orang terima tak terima, tak apa. Itu bukan tentuan kita, itu tentuan Tuhan. Okey, kalau tepat hati mereka masuk. Okey, itunya satu-satunya cara. Okey, satu cara sebab kita tak buat TikTok video kan dalam TikTok. Tetapi kita boleh gunakan juga konten-konten dalam TikTok video ni untuk kita buat live. Okey, untuk buat live di mana kita boleh berinteraksi lagi dengan lebih ramai orang. Yang kita boleh membantu lagi lebih ramai orang. Okey, yang tu sangat penting. Tapi yang ni dekat TikTok live ni memang Tio pertama kali, Tio masih lagi tak tahu macam mana nak baca komen-komen orang yang bagi. Nanti Sifu boleh ajar. Nanti Sifu kena belajar dengan Sifu juga ni. Okey, yang kedua, baik, saya ada seorang PC, seorang ahli baru dalam Teppanyaki hari ni sebab dia sudah join Teppanyaki hari Isnin. Okey, tapi dia masuk lambat sebab dia belum ada download lagi Zoom. Okey, hari ini dia ada sebab hari Isnin bila dia sampai dia beritahu Tio. Memang baik Teppanyaki ni hari ini izinkan saya Sifu, boleh saya jemput dia untuk sharing kejap hanya untuk Teppanyaki. Dia masih baru Wetra Wetra, boleh tak you unmute dan juga
on you punya video. Boleh tak Fitra? Boleh share sikit Fitra? Saya sudah WhatsApp dia tadi. Dia kata okey ya. Fitra? Tak boleh kah? Fitra mana? Boleh tak? You punya buka mic. Kalau ada Fitra. Takut dia tak biasa. Fitra ni memang warga emas tapi dia masih nak belajar. Fitra ada tak Fitra? Okey, kalau tak ada tu tak apalah. Okey, ingat dia tak ada. Okey, tak apa. Okey, kalau lain kali saya akan jemput dia untuk sharekan ya. Tapi saya akan beritahulah. Hari pertama, hari Isnin dia masuk Tepan yang kini, dia memang terbakar. Okey, kepada yang terbaru dekat sini, okey, memang dalam Tepan yang kini kita ni tidak kira, okey, tidak kira. Dia kata tak dapat buka mic ya. Nanti Tio ajar next week. Okey, bagi dia share. Okey, so, tidak kira lah anda orang baru ke orang lama ke, tak kira ke anda tua ke muda ke, semua yang kita share dalam ni memang boleh bantu anda. Okey, memang boleh bantu anda. Itu sebabnya kau jangan lepaskan peluang tapakan yang kini ya. Hari Isnin, hari Rabu. Kecuali anda ada kerja. Okey, itu dapat dikecualikan lah. Kalau tidak tu, masuk juga sini, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbakar, sama-sama kita mencapai ke puncak. Okey, baik, balik kepada Sifu. Thank you. Okay, thank you Tio. Wow. So Tio kata nak belajar dengan Sifu. You tahu Sifu buat live sampai mau tutup pun tak tahu mana mau tutup. Siapa di sini ada ikut live Sifu Mia ada? Tulis saya ada tak? Siapa ada ikut live Sifu Mia? Kita tengok sekejap. Ada. Ada juga. Tapi Sifu tak bagi tahu lah. Sifu diam-diam senyap saja buat. Okay. Ada ramai juga dapat tahu. Okay. So sekarang Sifu sudah tahu mana nak baca komen, mana nak tutup, mana nak tutup itu apa? Itu live. Sudah tahu. Okay. Sekarang. Okay. So thank you Tio punya sharing. Kita sama-sama doakan Tio berjaya dalam usaha dia mula buat live. Okay, so seterusnya kita nak jemput No Aidon Nisa. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Okay, saya ada 3 kesyukuran hari ini. Kesyukuran yang pertama, kenalkan diri dulu saya Nur Aidon Nisa di bawah Rich Academy Global. Di bawah pimpinan Haji Yusnila Osman. Yang pertama sekali, saya bersyukur kerana dipertemukan dengan mentor kita Haji Yusnila Osman lah. Sebelum saya kenal Forever, sebelum kenal apa-apa tentang Forever, Allah temukan saya dengan Haji Yusnila dulu kan, melalui TikTok tu kan. Jadi, kenal lah Haji Yusnila dulu dan saya bersyukur sangat saya dapat seorang mentor yang Masya Allah. Saya selalu terfikir yang dalam dunia ni masih ada orang sebaik ni. Itulah yang selalu saya fikirkan kan. Macam mana Allah berikan banyak keistimewaan, banyak seolah-olah macam sempurna. Dari segi keikhlasannya, kesungguhannya untuk bantu kita. Tak jemu-jemu, sentiasa berikan kata-kata semangat walaupun kadang-kadang kita down kan. Macam seolah-olah tak ada kata seindah bahasa yang saya nak gambarkan untuk mentor saya yang seorang ni dan suaminya juga Haji Razwan. Dan kami di bawah Rich Academy Global ni memang rasa sentiasa bersyukur, sentiasa rasa terhutang budi, tak tahu macam mana nak balas. Dan hanya doa je lah, kami doakan mudah-mudahan mentor kami ni Allah anugerah dengan segala kebaikan, segala kesihatan, dimurahkan rezeki dan terus dapat bimbing lebih ramai lagi orang-orang seperti kami ni. Macam saya ni kan, saya dah berumur kan, saya tak pandai TikTok, saya tak pandai apa-apa. Tapi you sentiasa beri galakan pada kami lah yang dah berusia-usia emas ni kan. Okey, kesyukuran yang keduanya, dipertemukan dengan Forever Living. Memang segala kebaikan saya dah jumpa lah dalam Forever ni kan, produknya, Sifunya, mentornya, rakan-rakannya, semuanya memang segalanya hebat lah. Sebenarnya berapa tahun lepas saya dah dipertemukan dah dengan si botol kuning, dengan si comel botol kuning ni. Tapi
setakat beli sebotol tu je lah dan orang tu pun tak cerita apa-apa pun tentang kebaikannya. Jadi saya stop dengan sebotol tu je. Tapi alhamdulillah dan beberapa tahun selepas tu dipertemukan semula dengan Forever dan alhamdulillah saya dah tahu banyak khasiat. InsyaAllah akan terus gunakanlah selagi ada usus kan. Macam macam Sifu cakap, selagi ada usus, selagi itulah kita kena makan ni kan. Okey, kesyukuran yang ketiga ni panjang sikit lah sebenarnya saya join Forever ni ada 3 bulan. Okey, bulan pertama saya tak buat apa-apa sebab saya sibuk dengan kerja. Bulan kedua saya dapat income 1,500 sebab ada recruitment. Tapi bulan yang ketiga saya tak dapat buat apa-apa juga sebab saya diuji dengan sakit. Hasil dari ujian darah yang saya buat tu, saya didapati mengidapi rheumatoid arthritis. Nak sebut pun tak reti Sifu. Saya nak cerita sikit skala penyakit saya ni dari ujian darah yang saya buat tu, maksimumnya sakit saya tu 20. Jadi selalunya kalau orang yang maksimum 20, sakitnya mungkin dalam 18 atau 19 kan. Tapi Sifu tahu saya punya sakit berapa? Skalanya 551. Jadi terlalu tinggi daripada yang maksimum tu lah kan. Doktor pun terkejut lah tengok. Jadi memang masa tu saya tak berdaya nak buat apa-apa. Untuk pengetahuan semua, saya kerja tukang masak di madrasah. Jadi memang sebelum tu saya dah cakap dengan you, saya ni nak berhenti kerja sebab saya tak boleh fokus dengan Forever sebab sibuk kan dengan masak ni kan. Lepas tu badan saya penat, bila saya balik saya dah tak boleh buat apa, dah tak larat nak dengar apa-apa pasal Forever. Jadi saya dah berdoa, saya pun dah bincang dengan Yus pun kata alhamdulillah Yus sokong kalau betul saya nak berhenti kerja. Tapi memang Allah bagi keputusan tu, saya ambil tepatlah keputusan tu bila saya cakap saya nak resign. Yang Yus pun kata setuju. Selepas tu saya terus tak boleh buat apa-apa lagi. Saya memang dah tak larat nak buat apa pun sebab dengan sakit saya tu kan. Jadi dah berhenti kerja tapi saya tak dapat lah belum lagi dapat buat Forever sebab masih lagi dengan sakit tu kan. Dia autoimmune kalau tak salahnya. Tapi sebenarnya inilah ujian untuk saya. Saya bersyukur sebab kan kita nak jual ubat. Saya nak senangkan hati saya lah kan. Kita kan nak jual ubat. Jadi Allah ujilah kita dengan sakit. Supaya kita boleh cerita kan. Nanti kan senang kita nak cerita kalau ditakdirkan saya sembuh. Okey, saya boleh gunakan testimoni saya. Okey, dulu saya sakit macam ni teruk. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkat Forever saya teruskan. Saya boleh sembuh. Jadi itulah saya fikir Allah pun pernah cakap, adakah kamu mengaku beriman sedangkan kamu belum diuji. Jadi inilah ujian untuk saya. Saya nak buat sungguh-sungguh dah. Masa tu dah semangat ni nak buat sungguh-sungguh. Tapi Allah uji dengan sakit. Jadi kat sini saya nak minta tolong semua. Doakan saya. Sahabat-sahabat yang ada dalam ni tolong doakan. Moga saya sihat kembali. Moga saya dapat berusaha untuk Forever. Sebab saya dah berhenti kerja. Jadi nak kena cari pendapatan kan. Jadi minta semua yang ada dalam ni berapa ratus orang ni kan. Tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya sihat. Dan saya nak pesan pada semua, walau apa pun dugaan yang datang, kita bersabar, kita bertabah, kita jangan cepat panik. Kan walaupun kita diuji dengan sakit ke, dengan apa pun dugaan yang datang, kita bersabar. Sambil kita terus berusaha dan kita bertawakal pada Allah. Minta doa dari kawan-kawan semua, mudah-mudahan selepas ni saya sihat kembali dan saya boleh buat Forever ni. Okey, Syifu, terima kasih banyak. Okay, thank you. Wow. Wah, Sifu sangat sangat terharu tengok sangat positif, very positive thinking. So keep up itu thinking very good. Kita sama-sama semua sini sama-sama doakan no Indonesia, okay, cepat sembuh, okay. Yang penting adalah berjaya dalam bisnes ini, okay. So thank you for sharing. Okay, so seterusnya, okay, kita nak jemput Faiz.
Faiz ada? Okey. Hello, Ibu. Ya, morning. Morning. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Teruskan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini kali pertama saya masuk Tempeyaki sebenarnya untuk sharing. Sebelum ni saya masuk pun video saya tutup, saya mute, saya diam sampai sudah. Tapi hari ni sebenarnya saya nak cabar diri saya sendiri sebab saya sangat seorang yang terlalu introvert. Saya memang sangat pemalu sampai kan dah berbulan saya buat Forever Living tapi saya tak berani nak jumpa orang sampai sekarang. And then cuma azam tahun baru ni memang saya nak ubah saya punya mindset. Bila Simu selalu pesan pada saya satu benda, Faiz, mungkin awak tak berjaya di awal, awak insyaAllah boleh berjaya di akhir. Macam itulah lebih kurang maksudnya. Mungkin saya orang yang jenis lambat lah. Jadi saya target untuk satu tahun ni saya nak buat sungguh-sungguh. Okay, pertama sekali, kesyukuran pertama saya, Alhamdulillah, saya dapat tengok mak saya lagi sampai sekarang. Saya nak cerita sikit sebabnya saya berhenti kerja disebabkan nak jaga ayah saya sebenarnya. And then betul-betul saya berhenti kerja and then Allah ambil ayah saya. Ayah saya dia penyakit hati and then dia meninggal pada bulan yang sama saya berhenti kerja. Jadi daripada situ saya mula fikir, mak saya tinggal seorang kat rumah, perlu ke saya keluar balik untuk bekerja kat luar lah sebabnya. Tapi bila fikirkan keadaan mak, saya buat keputusan untuk kerja kat kampung. Jadi bila bekerja kat kampung ni pendapatan memang tak seberapa lah kan. Dan kerja saya simple ya. Saya tunjuk sikit. Saya tengah bekerja sekarang ni. Inilah kerja saya. Pegang penyakar, pegang penyapu. Saya sapu halaman rumah orang je kat kampung. So inilah kerja saya buat masa ni. Dan yang kedua, saya bersyukur sebab Allah izinkan saya untuk rasa negatifnya duit. Negatif duit apa? Sebab apa? Walaupun saya bekerja hari ni sebenarnya bukan duit saya dah. Sebab saya dah pinjam duit mak saya dapat pendapatan pun maknanya bukan duit saya sendiri. Duit sepatutnya saya kena bayar hutang yang ada. Jadi saya percaya dan waktu tu saya sebenarnya dah fikir aduh aku dah tak ada duit, apa benda aku nak buat sekarang ni. Cuma saya terfikir satu je peluang. Saya pernah daftar Forever Living. Lama dah saya daftar Forever Living dan saya rasa inilah peluang untuk saya berniaga sebab saya dah tak ada duit dah. Saya dah negatif. Kan? Jadi saya rasa okey, saya cari balik Sifu dengan Simu. Saya nak buat Forever Living dan saya rasa inilah platform yang terbaik sebab modal pun sebenarnya semua orang mampu. Yang ketiga, tolong doakan untuk saya kuat. Seperti akak tadi, saya pun terharu sebenarnya. Kan? Terharu, saya doakan akak tadi pun ada beri kekuatan dan dekat sini ada berapa mata memandang, 357 mata memandang. Tolong doakan saya untuk tahun ni ada perubahan pada diri saya untuk keluar daripada seorang, walaupun saya tahu saya dalam keadaan negatif sekarang ni, tapi malu saya tu saya tak boleh nak buang. Saya tak tahu kenapa, rasa macam sedangkan apa yang saya buat sekarang ni saya berjumpa juga dengan orang, tapi untuk bercerita pasal produk saya tak tahu kenapa saya tak boleh. Cuma saya cuba berani dekat online je, dekat TikTok. Saya bila Simu kata Faiz awak belajar buat TikTok and then saya ambil pendekatan untuk berada di online dulu. Jadi alhamdulillah saya walaupun ada yang lead masuk cuma belum lagi ada yang close, tapi saya percaya setiap usaha pasti ada hasilnya dengan tagline saya, buat sama-sama, buat sampai jadi, insyaAllah. Doakan saya untuk tahun ni. Terima kasih Sifu. Itu saja daripada saya. Okay, thank you. Wow. Wah, hari ini Sifu pun sangat terkejut. Tiba-tiba Sifu nampak Faiz sharing sebenarnya Sifu pun orang introvert lah. Kalau you orang tahu lah, Sifu sampai sekolah menengah pun belum ada girlfriend tau. Pemalu tau. Sampai satu hari lah Sifu ambil keputusan. Sifu nak ubah, Sifu nak tukar lah, nak ubah. Itu sebab semalam Sifu buat live tentang ubah. Kalau yang orang ada masuk, yang orang tahu kita kenapa? Kita kena berani.
Berani kita kena cukup gila, betul tak? Benda yang dulu kita sangat selesa, kita tak berani nak ubah, kita kena semua buang. Buang semua malu itu. So Sifu hari ni sangat happy tau. Bila tengok Faiz, wah dia buka mic, buka kamera untuk buat sharing. Ini adalah satu langkah yang paling penting lah. Sifu percayalah langkah yang paling penting dalam hidup Faiz. Okay? So kita sama-sama doakan Faiz. Terus maju lagi. Okay? Yang penting berjaya dalam bisnes forever ini. Okay? Syabas. So seterusnya, okay. Last kita bagi tambah masa. Last bagi Nora Elina. Nora ada? Okay. Hai, good morning Sifu. Morning. Boleh dengar ya? Boleh. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Nora Elina Khalid daripada Kuala Lumpur dan upline ialah Hamizah Hamdan. Saya daripada tim AUC. Syukur Alhamdulillah. So I will make it short everybody sebab kita pun ada kelas juga lepas ni. Jadi kesyukuran yang pertama ialah saya baru aja balik daripada parents teachers meet dekat sekolah. Jadi tengok result anak-anak kecil lagi masih di sekolah rendah. So ada 2 orang. But tengok result mereka, wah semua TP6, 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 TP5, TP6, TP6. Jadi maknanya full mark everywhere keseluruhan. So I am very very grateful sebagai seorang ibu untuk ada kita kata anak-anak yang hidup jadi orang. Alhamdulillah, very happy. So that's all that we could ever hope for as a parent. Dia pun sangat happy, pergi sekolah pun sangat happy, pergi tuition pun sangat happy. So I am very grateful lah untuk kesyukuran itu. Okay. Dan nombor 2, kita sekeluarga memang sekarang sedang musim panas kan, jadi sekeluarga senang dapat virus ini, dapat virus sana kan. So we are human. Kita memang prone kepada perkara luar yang masuk dekat dalam badan kita. But I'm also very grateful, Alhamdulillah, sebab saya amalkan aloe berry nectar dan juga bee propolis. Jadi walaupun demam tapi dia very very mild, masih boleh berfungsi. Walaupun orang lain sudah tergolek-golek macam tak boleh bangun kan. Tapi kalau sesama pun dia sikit dan dia cepat baik. So I believe that AVG dengan bee propolis ni sangat banyak dia membantu kita untuk menguatkan kita punya antibody dan dia juga ada antiviral yang akan membantu. So every home nasihat saya standby bee propolis itu selalu amalkan sebab itu adalah hadiah daripada Tuhan, daripada alam semesta, hadiah yang diberikan kepada kita, ya, barang-barang yang ada berpunca daripada lebah dan juga aloe vera ni adalah disebutkan dalam Al-Quran pun ada, dalam sunnah pun ada. Jadi benda dah ada depan mata kita, so we make full use of it. Be happy, be healthy. So kesihatan adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Itu kesyukuran kedua. Dan kesyukuran yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sifu, if you remember last month saya masuk Teppanyaki, saya cakap dekat Sifu, saya tengah kejar untuk supervisor. Bulan pertama saya sudah dapat 2.9K. Dan bulan kedua juga saya dapat atas 2.5K juga. Jadi saya rasakan macam daripada seorang yang tak pernah buat business networking tau. Every time orang sebut networking je saya lari jauh-jauh tau. Macam, oi apa ni, tak mau fikirlah, allergic. You don't talk to me lah. You talk to somebody else lah. Saya tahu saya nak duduk dekat meja buat kerja. Itu dulu saya punya thinking. Tapi sekarang saya tengok kan, kenapa orang ini dia pergi holiday, company belanja holiday, company belanja bagi kereta, company belanja bagi duit shopping lah, company bagi bonus lah, company bagi barang inilah, barang itulah. Saya tengok, saya ni in the wrong industry ke apa? So now saya mahukan semua itu. Saya buat ikut cakap mentor, buat tanpa alasan, buat tanpa tapi,
buat dengan happy. So satu persatu all this benefit from the company datang kepada saya. So I am so happy. Income dah tengok-tengok cara dia dah stabil. Income ini saya sangat suka dan boleh ada peluang meningkat pula lagi. Bonus-bonus juga sedang menunggu. Dan sekarang last month saya cakap Sifu, please doa everyone, doa untuk saya naik supervisor. So last month betul-betul terima kasih semua yang mendoakan saya sudah naik supervisor. Thank you so much. Bulan pertama VIP, bulan kedua supervisor. So dia kita step by step by step by step kita susun langkah kita sebagai manusia yang terus berusaha. Okay? Keep it up, don't give up. Thank you everyone. Itu kesyukuran saya bila saya nampak Sifu today. Saya cakap, oh I have to tell Sifu because last month dia dan semua BOI mendoakan saya. I have to give this very good news. Thank you very much everybody. Okay, thank you. Wow. So, ucapkan tahniah kepada Nora. Akhirnya berjaya. Capai supervisor dalam 2 bulan adalah something yang mesti perlu apa tau? Perlu strategi, perlu planning. Ini bukan tidak sengaja kita capai, okay? So ini pun jadi satu testimoni, satu teladan yang baik bagi anda yang baru join bisnes ini. Kalau anda tak tahu, I baru jadi VIP apa nak buat seterusnya? Kita tengok ini apa yang Nora buat. Dia buat goal setting. Last month saya nak capai supervisor, okay? So Sifu doa yang semua yang baru join pun sama-sama ikut apa yang Nora buat. Sama-sama boleh capai supervisor dan step by step apa yang dia cakap sangat penting. Step by step kita mesti mau move on. Jangan berhenti sana saja. Kita mesti mau maju setiap hari, maju sampai kita berjaya dalam bisnes ini, okay? So thank you Nora punya sharing dan Tania, dan kita doa bagi Nora keep up the momentum, terus maju lagi. Next step sudah nak pergi ke mana? Ke F2D. Terus pergi F2D lah. Itu AM pasti akan lepas, okay? So Sifu nampak ada satu tangan lagi naik tiba-tiba. Okay, kita buka satu peluang lagi untuk Munah. Yes, Munah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Sifu dan kawan-kawan BOI 9333. Nama saya Munah Munir Azamri daripada Tangkak, Johor. Upline saya Kak CBM Hamizah Hamdan. Saya tak pandai sangat cakap sebenarnya, tapi saya cubalah. Alhamdulillah saya dari Al-Ujab Circle. So kesyukuran saya pada hari ini, saya masa first join Forever ni kononnya cari bisnes lah. Tak pernah buat bisnes pun, tapi sebab kita tahu kan kita sekarang ni maksudnya krisis kewangan. Jadi kita nak cari something untuk side income kita lah. So saya join pada 31 bulan 12. So sekarang dah sebulan lebih, Alhamdulillah. Cuma sebulan yang lepas tu macam slow motion sikit lah. Tapi saya dah guna produk. Saya beli set yang XYJT tu. Alhamdulillah saya sukalah Aloe tu. First time kita minum tu memang rasa segar tau. Tiba-tiba saya suka tau. Saya kerja sebenarnya 9 sampai 5. So bila tengah hari tu saya suka tidur. Tapi bila lepas kita minum aloe vera ni, kita dah tak rasa ngantuk dah. Lepas tu saya ada dapat bagi kat kawan saya juga. So dia kata pun bila dia minum aloe vera tu dia rasa tak ngantuk, segar. So baguslah produk aloe vera ni, dan saya paling suka yang aloe vera peach sebab rasa dia kan oren. Lepas tu kesyukuran kedua saya sebab saya bagi juga produk aloe vera ni dekat mak saya. Dia biasa ada sakit-sakit lutut, semayang pun semayang duduk. So ada ambil juga yang glukosamin tu lah biasanya bila perlu. Bila saya bagi produk aloe vera ni, dia pun cakap, dah tak sakit lah kaki, dah boleh semayang dah. Alhamdulillah. Kemudian kesyukuran ketiga, komuniti BOI 933 ni sendirilah. Saya sangat bersyukur sebab ditemukan dengan tim ni. Kelas pun
kiranya macam mentor-mentor semua sangat awesome lah. Saya memang suka tengok Sifu punya kejayaan, kita punya saya punya upline sendiri Kak Hamzah Hamdan pun punya kejayaan kan. Kita jadi macam kita pun bersemangat nak sama-sama berjaya. Walaupun saya masih dalam proses nak cuba speed untuk berjaya juga, insyaAllah dengan pertolongan mentor-mentor, insyaAllah lah saya boleh. Saya harap kawan-kawan kat BOI 9333 ni doakan saya untuk sama-sama berjaya macam mentor-mentor yang ada. Terima kasih lah sebab bagi peluang sebab saya pun sama macam Faiz tadi, biasanya dengar je, tutup video. Hari ni bersyukurlah ada sikit keberanian sebab dah tengok ramai yang share kan. Saya punya sharing ni tak adalah best sangat, tapi sangat bersyukurlah sebab jumpa dengan Forever dan Sifu juga. Terima kasih Sifu dan semua jutawan BOI bagi peluang saya sharing. Saya doakan semua yang join hari ni jadi CBM dan EM setiap tahun, insyaAllah. Doakan saya juga. Okay, thank you. Wow. Wah, hari ini tapak ramai ramai yang first timer sharing So bagi anda yang belum mula sharing, cepat bertindak, okay? Jangan itu minda masih sekat tak berani untuk melangkah ke depan, okay? Okay, so hari ini Sifu harap semua yang masuk dapat inspirasi Yang penting dapat doa dari semua sekali 300 lebih orang. Okay, kita boleh sama-sama berjaya, sama-sama sampai ke puncak kejayaan. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita, okay, untuk tamatkan Teppanyaki pada pagi ini. So, are you ready semua? Yes, no limit. Go. Millionaire. Oh. Ini adalah legend kita. Semua dah tahu semua dah faham. Kita nak play berdua. Korang akan Yes, no limit. Go. Millionaire. Yes, no limit. Go. Millionaire. Yes, no limit. Go. Millionaire. akan nampak, Bye-bye. korang akan dapat